Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk iaitu COVID-19 platform perniagaan atas talian menjadi tonggak utama dalam menghubungkan peniaga dan pelanggan. Yang pertama ialah pengenalan. Perniagaan atas talian kini semakin meningkat dari hari ke hari dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya pada waktu pandemik COVID-19 ini. Ini kerana pelbagai kebaikan terhadap peniaga dan pelanggan. Yang kedua pula ialah definisi. Pertama, definisi platform. Ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia iaitu KBBI, platform diartikan sebagai sebuah program rencana kerja, sebuah pernyataan dari kelompok partai tentang program kebajikan sampai dengan mimbar, pentas dan panggung. Yang kedua ialah perniagaan atas talian. Perniagaan atas talian merupakan perniagaan yang dilakukan secara online yang mana ia menggunakan internet sebagai medium perantaraan antara penjual dan juga pembeli. Yang ketiga pula ialah peniaga, maksud peniaga dan pelanggan. Peniaga ialah orang yang menjalankan kegiatan jual beli barangan atau melakukan kegiatan perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pelanggan pula ialah seseorang yang membina hubungan baik dengan orang lain, khususnya dalam produsen dalam bidang usaha. Seterusnya 3.1, utusan Borneo Online. Pengguna trend e-dagang meningkat ketika COVID-19 melanda. Pertama, pengaruh utusan serantau Shopee, Ian Ho. Lebih 32 juta rakyat Malaysia terjejas oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan pada 18 Mac 2020 dalam usaha untuk mengawal penularan wabak COVID-19. Pelaksanaan ini telah mewujudkan norma baharu termasuk dalam sektor peruncitan dan platform e-dagang dalam kehidupan mereka. Shopee menjagakan trend menjual dan membeli melalui perseriman langsung akan menjadi lebih popular seperti di negara China bagi membantu mereka mengekalkan pendapatan dan penghidupan mereka. Beberapa kerajaan negeri seperti Selangor dan Perak menugaskan Shopee untuk membawa penjual-penjual ini atas talian untuk memasarkan produk. 3.2 Berita Harian Online PKP. Segmen Kurier Pos Malaysia catat permintaan amat tinggi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pos Malaysia Syed Muhammad Najib Syed Muhammad Noor, segmen Kurier Pos Malaysia Berhad mencatat peningkatan permintaan yang amat tinggi ketika kebanyakan perniagaan terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, aktiviti pembelian dalam talian sangat aktif kerana mendapat sokongan daripada lonjakan pembelian dalam talian oleh rakyat Malaysia pada ketika arahan kerajaan supaya mereka kekal di rumah. Tambahan pula, baru-baru ini Pos Laju dan Shopee telah melancarkan kempen Stay Home Essential bagi memudahkan pelanggan membeli barangan keperluan sepanjang tempoh PKP. Kempen ini menawarkan lebih 20,000 produk seperti barangan makanan, produk bayi dan kanak-kanak, barangan am dan lain-lain. 3.3 Dari Akhbar Berita Harian, jualan dalam talian meningkat 28.9% pada April. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantaligi berkata, aktiviti jual beli dalam talian mencatatkan peningkatan sebanyak 28.9% April lalu ketika negara menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac 2020. Oleh itu, KBDN HEP bakal memberi fokus kepada kempen beli barangan Malaysia dan kempen jualan Malaysia pada fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kedua-dua kempen berkenaan antara inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan oleh kementerian dalam usaha merancangkan kembali sektor peruncitan negara yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Syahrizal bin Ali. Pada hari ini, kali ini saya akan menerangkan tentang subtopik 4.1, iaitu peranan platform perniagaan atas talian semasa pandemik COVID-19 terhadap peniaga, syarikat kurier dan pelanggan. Okey, untuk peniaga terdapat dua kelebihan, iaitu terdapat dua peranan, iaitu meningkatkan jualan bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dan menggalakkan perniagaan untuk menerangkai strategi-strategi baru dalam perniagaan atas talian. Seterusnya, bagi syarikat kurier terdapat dua juga peranan, iaitu pendigitalan operasi dapat meningkatkan produktiviti dan aliran perniagaan, meningkatkan permintaan terhadap penghantaran bungkusan oleh syarikat kurier ke seluruh Malaysia. Dan untuk yang ketiga adalah untuk pelanggan, iaitu menyelamatkan dan mengurangkan risiko jangkitan kepada pelanggan-pelanggan, khususnya bagi ketika berlakunya pertukaran wang. Dan seterusnya mewujudkan usahawan muda dan juga usahawan baru berjinak dalam perniagaan. Assalamualaikum, saya Ahmad Firdaus dan saya akan membentangkan topik 4.2, iaitu kelebihan dan kekurangan perniagaan atas talian. Dari segi kelebihan, yang pertama adalah kos yang rendah. Para peniaga tidak perlu mengeluarkan sumber kewangan yang tinggi untuk membeli atau menyewa aset seperti bangunan, peralatan dan kelengkapan yang lain. Dari kelebihan yang kedua adalah fleksibel. Para peniaga bebas menjalankan perniagaan atas talian di mana saja tanpa mengira masa, waktu, tempat dan keadaan. Dari segi kekurangan, yang pertama adalah risiko penipuan. Perkara ini sering dilihat di mana para peniaga sering kali mengenakan harga yang tinggi untuk produk berkualiti rendah. Untuk kekurangan yang kedua adalah persaingan yang tinggi. Para peniaga dari segi PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana, perlu bersaing dengan syarikat-syarikat yang besar untuk mencari para pembeli. Maka itu adalah 4.2. Okey, isi yang seterusnya adalah pengaruh lonjakan perniagaan online terhadap perkhidmatan delivery semasa COVID-19. Antaranya adalah khidmat penghantaran makanan. Makanan merupakan sumber keperluan manusia. Oleh itu, bagi mereka yang bekerja dari rumah, iaitu work from home, terpaksa memesan makanan secara online. Tambahan pula, ada beberapa restoran melaporkan bahawa dengan adanya perkhidmatan delivery ini akan memudahkan lagi urusan mereka serta menyumbang lagi kepada bisnes mereka. Isi yang kedua adalah khidmat penghantaran bungkusan barangan. Contoh kurier yang mengambil pesanan daripada mana-mana kedai seperti Pos Laju, JNT, GDEX dan sebagainya. Disebabkan masyarakat tidak dibenarkan keluar rumah, jadi mereka terpaksa membeli secara online. Tambahan pula, kerajaan menggalakkan masyarakat untuk membeli secara online. Makin bertambah itu juga menyebabkan kurier penghantaran mengalami kebuntuan. Isi yang seterusnya adalah faktor ketersampaian online platform antara peniaga dan pelanggan. Yang pertama adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan yang dibina oleh peniaga, mana mungkin pelanggan tersebut dapat memberi kepercayaan juga untuk membeli daripada online bisnes tersebut. Yang kedua adalah telefon pintar. Saya percaya semua masyarakat sekarang memiliki telefon pintar. Dengan adanya telefon pintar, bermacam-macam perkara yang dapat kita lakukan. Perniagaan online dapat dijalankan dengan lebih mudah kerana dengan telefon pintar dan internet, kita dapat mengiklankan lagi dan meluaskan lagi jaringan bisnes online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ihsanuddin bin Ali. Saya akan memberikan tajuk yang saya buat, iaitu kesan platform perniagaan online. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal wabak COVID-19 menyaksikan peralihan trend pengguna yang mendorong perniagaan untuk menerapkan strategi baharu untuk berinteraksi dengan pengguna dan mewujudkan proses urus niaga.
Perkara itu bukan hanya menyebabkan e-dagang yang kuat dalam kalangan PKS tempatan, malah mewujudkan segmen pasaran baru untuk industri berkenaan. Contohnya, pada tahun lalu, hampir tiada yang menjual dan membeli hasil segar seperti ikan, ayam, daging lembu dan juga durian di platform e-dagang. Namun pada April sahaja, kira-kira 1,000 penjual hasil segar dan beku termasuk petani dan nelayan mula menjual di platform atas talian. Selain itu, antara kesan platform perniagaan online adalah anjakan pemasaran dan gaya hidup pengguna dalam norma baharu. Setelah 9 bulan, COVID-19 telah meninggalkan banyak kesan kepada kehidupan manusia dan perusahaan kecil dan sederhana. Hal ini kerana ramai pengguna membeli belah melalui online seperti Shopee dan Lazada. Pengguna mempunyai lebih banyak pilihan ketika membeli belah kerana pengguna tidak dapat keluar membeli barang yang diingini kerana kerajaan telah menetapkan Perintah Kawalan Pergerakan. Apabila kerajaan menetapkan Perintah Kawalan Pergerakan, kebanyakan usahawan atau PKS tidak mampu menanggung kos operasi perniagaan kerana transaksi perniagaan masih dijalankan secara konvensional. Sekali, kesan platform perniagaan online semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah segmen Kurier di Malaysia catat permintaan yang amat tinggi. Apabila berlakunya permintaan yang tinggi, syarikat kurier seperti Pos Malaysia dan JNT akan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan. Hal ini kerana ramai pengguna menggunakan perkhidmatan kurier untuk menghantar barang mereka ke rumah mereka. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Kesimpulannya, platform perniagaan atas talian amat memainkan peranan penting ketika pandemik COVID-19. Walaupun begitu, pihak kerajaan dan pihak individu perlu juga memberi sumbangan dalam memutuskan rantaian ini. Saya berharap agar semua pihak dapat terus berjuang dan tidak putus asa bagi memulihkan semula keadaan Malaysia. Terima kasih.